Adakah Muhyiddin akan disiasat? Ini reaksi Zahid Hamidi selepas PAS tolak UMNO. Hadi tuntut janji UMNO. Mazli Malik akhirnya ditemui. Ahli Parlimen Pekan Najib Razak mempersoalkan apakah tindakan akan diambil terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kerana tidak memakai pelitup dalam satu majlis di sebuah hotel. Najib berkata, Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah sebelum ini memberitahu individu yang telah menerima perlindungan perlu tetap mematuhi prosedur operasi standard atau SOP. Ketua Pengarah KKM juga pernah memberi amaran yang sama. Adakah Perdana Menteri ke-8 juga akan disiasat langgar SOP? Soal Najib di Facebooknya. Bekas Perdana Menteri itu juga mempersoal apakah Muhyiddin mendaftar masuk ke hotel berkenaan menggunakan aplikasi MySejahtera. Najib merujuk kepada beberapa gambar disiarkan media yang menunjukkan Muhyiddin tiba di Hotel Zenith di Johor pada 31 Mac untuk mempengerusikan mesyuarat Bersatu Johor dan Perikatan Nasional Johor. Dalam foto tersebut, Muhyiddin dilihat satu-satunya individu yang tidak memakai pelitup muka ketika melalui hotel berkenaan. Malaysia kini telah menghubungi pejabat Perdana Menteri untuk mendapatkan komen dan sedang menunggu jawapan. Pemakaian pelitup muka di tempat awam diwajibkan sejak 1 Ogos tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Taqiyuddin Hassan berkata, individu yang ingkar boleh dikenakan denda RM1,500 dengan jumlah maksimum RM10,000. Sementara itu, Najib membandingkan dengan dirinya apabila dia dikecam kerana terlupa mendaftar masuk aplikasi MySejahtera di sebuah kedai nasi ayam di Bukit Bintang pada 19 Mac. Najib berkata, polis telah merakam kenyataannya berhubung perkara itu. UMNO serius memperkukuhkan kerjasama dengan PAS dalam Mufakat Nasional, tegas Presidennya Ahmad Zahid Hamidi mengulas status gabungan itu selepas PAU 2020. Justru saya berharap rakan politik UMNO dalam Mufakat Nasional berfikirlah sejelas-jelasnya mengenai kepentingan untuk mempertahankan gagasan Mufakat Nasional yang asli. Belajarlah daripada kisah Angkatan Perpaduan Ummah dan Semangat 46 dahulu yang semuanya gagal kerana gabungan politik dibentuk tidak jujur dan genuin atau ikhlas, katanya kepada hantaran di media sosial. Ahmad Zahid pada hantaran sama juga menyertakan pautan laporan berita bertarikh 5 April 2019 yang memetik timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai kemungkinan mufakat PAS dan UMNO boleh memenangi 132 kerusi parlimen. Untuk rekod, Pakatan Angkatan Perpaduan Ummah atau APU disertai PAS, Parti Serpihan UMNO Semangat 46, Berjasa, Hamim dan Kongres Muslim India Malaysia KIMA sebelum PRU tahun 1990. KIMA meninggalkan gabungan itu sebelum pilihan raya umum pada 1995. Secara rasmi, APU bubar selepas PRU 10. Sementara itu, Zahid berkata, sejak Piagam Mufakat Nasional dimeterai pada 14 September 2019, pelbagai kejayaan dilakar bersama PAS dan UMNO. Kemenangan banyak pilihan raya kecil atau PRK dan bersama memperjuangkan kepentingan rakyat, katanya. Pun begitu, Zahid membangkitkan mengenai Mufakat Nasional yang sebenar yang telah meraih keyakinan rakyat tetapi kini sudah berubah hati. Mereka rakyat percaya kepada Mufakat Nasional yang itu, bukan yang ini, kerana sinergi yang terbentuk antara UMNO dan rakan partinya dalam sebuah gabungan penuh tulus ikhlas, katanya lagi. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu dipercayai merujuk perkembangan politik PAS di persada tanah air susulan langkah syaratan yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Ini berikutan PAS kemudiannya menyertai gabungan politik Perikatan Nasional dan dalam masa yang sama masih mengekalkan hubungannya dengan Mufakat Nasional. UMNO pada PAU 2020 mempertegaskan pendiriannya untuk mengakhiri kerjasama dengan Bersatu sebaik PRU 15 bermula. Pada 31 Mac 2021, Bersatu dan PAS dalam satu kenyataan bersama menegaskan akan terus mengukuhkan kerjasama dalam Perikatan Nasional bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Perkara itu dinyatakan oleh Setiausaha Agung PAS dan Bersatu, Taqiyuddin Hassan dan Hamzah Zainuddin. Untuk rekod, sebelum ini Prof. Madya Dr. Muhammad Izani Muhammad Zain dilaporkan berkata, kerjasama APU tidak dapat bertahan lama kerana sikap saling mempercayai hilang antara dua parti tuncang, Semangat 46 dan PAS. Menurut Fellow Penyelidik Pusat Kajian Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Semangat 46 mendakwa kerjasama politik APU berat sebelah apabila PAS mendominasi dan mementingkan diri sendiri. PAS pula katanya mendakwa Semangat 46 tidak jujur dalam kerjasama politik dan masih gagal memahami perjuangan parti itu menegakkan Islam.
Kita dah bersetuju, sudah tanda tangani. Saya sign, Zahid Hamidi sign, jemput Tan Sri Muhyiddin dalam Muafakat Nasional. Itu yang perlu dilaksanakan. Dia dah tanda tangan. Saya boleh tunjuk surat. Ya. Mana kerjasama dengan Muafakat Nasional tu kita akan teruskan. Kerjasama yang penting lah. Nama-nama tu tak penting. Yang pentingnya kerjasama tu. Sekarang ni Perikatan Nasional sudah didaftarkan. Ya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menuntut PPBM tetap dijadikan ahli komponen Muafakat Nasional di sebalik penegasan UMNO mahu menamatkan kerjasama dengan parti pimpinan Muhyiddin Yassin. Beliau juga menekankan bahawa Perikatan Nasional yang ditunjangi PPBM adalah sebuah gagasan berdaftar sekaligus membayangkan kerjasama semua kumpulan Melayu Islam harus diasaskan menerusi gabungan itu. Pada sidang media di Marang, Hadi merujuk kepada perjanjian yang diberterai Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengenai penglibatan PPBM dalam Muafakat Nasional. Kita sudah bersetuju dan sudah tanda tangani. Saya tanda tangan, Zahid tanda tangan, undang Muhyiddin ke dalam Muafakat Nasional. Itu perlu dilaksanakan. Saya boleh tunjuk surat, katanya. Ditanya adakah kerjasama dengan UMNO diteruskan, susulan kenyataannya pagi tadi yang mengajak semua kumpulan Melayu Islam menyertai Perikatan Nasional. Hadi menegaskan apa sahaja nama kerjasama itu tak penting. Yang penting kerjasama. Sekarang ini Perikatan Nasional sudah didaftarkan, katanya. Diminta wartawan menjelaskan status hubungan PAS dengan UMNO. Hadi hanya merujuk kepada kenyataan Setiausaha Agong Taqiyuddin Hassan bersama Setiausaha Agong PPBM Hamzah Zaiduddin kemarin. Kenyataan itu menggariskan komitmen dua parti berkenaan untuk mengukuhkan kerjasama menghadapi PRU15 termasuk penubuhan sebuah jawatan kuasa pusat bagi menangani soal pengagihan kerusi. Kenyataan dua parti itu setelah Perhimpunan Agung UMNO meluluskan usul menamatkan kerjasama dengan PPBM dan menarik keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional apabila Parlimen dibubarkan. Didesak wartawan untuk memberi pendirian jelas berhubung kerjasama dengan UMNO. Hadi berkata, kita sudah kerjasama. Orang yang tak kerjasama, biarlah masyarakat tengok siapa yang kerjasama dan siapa yang tidak bekerjasama. Ahli Parlimen Marang itu menegaskan tidak perlu mana-mana pihak mempertikaikan keikhlasan PAS dalam soal kerjasama. Kita sudah buat sebaik-baiknya. Kita ada banyak pengalaman. Kita pernah kerjasama dengan semua. Bacalah sejarah siapa kerjasama dengan kita. Siapa yang tak nak kerjasama. Sama ada sudah mati ataupun berkecai, terkulai. Tak perlu saya sebut nama, katanya. Ahad lalu semasa merasmikan PAU, Zahid dan pemimpin UMNO lain dilihat menggesa PAS untuk memilih sama ada mahu bersama UMNO atau PPBM sebagai sekutunya pada PRU nanti. Kehadiran Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik di Majlis Temu Datuk Seri Anwar Ibrahim di sebuah hotel pada malam menimbulkan tanda tanya sama ada beliau sudah menyertai parti PKR. Mazli yang hadir ketika ucapan Anwar dilihat terus ke barisan hadapan di mana lebih 200 ahli dan penyokong PKR. Ketika ditanya sama ada beliau sudah menyertai PKR, bekas menteri itu hanya ketawa. Fake news. Kita bersama dengan rakyat dan Pakatan Harapan. Ketika ditanya media, adakah tidak lagi bersama pejuang? Beliau menjawab yang dia bersama Pakatan Harapan. Status mengenai parti politik Mazli masih kabur apabila beliau tidak bersama-sama bekas pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Tun Mahathir Mohamad untuk menubuhkan pejuang Parti Pejuang Tanah Air. Malah Mazli hanya dilihat ketika penaja pada 19 Ogos tahun lalu sahaja. 3 bulan selepas itu, Mazli mengumumkan penarikan dirinya sebagai ahli jawatan kuasa penaja penubuhan pejuang. Beliau berkata, tindakan tersebut diambil kerana ingin menumpukan sepenuhnya usaha untuk membantu rakyat yang terkesan dengan wabak di negara ini, khususnya di Simpang Renggam. Biarpun diasak wartawan, bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia itu bagaimanapun tetap menyatakan dirinya masih meneruskan perjuangan sebagai seorang ahli parlimen pembangkang. Kami sokong rakyat dan perjuangan untuk kembalikan mandat yang diberikan oleh rakyat. Itu yang saya ada di sini. Saya masih bersama Pakatan Harapan, katanya lagi. Mazli sebelum ini dikaitkan dengan dakwaan telah memberi akun bersumpah menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri.